Berat hati memikirkan nasib diri dan keluarga. Di usia ini, kudrat tidak lagi seperti dahulu. Namun kehidupan kian diuji. Tu orang kata, jatuh ditimpa tangga. Hari jatuh kita tanpa besi lagi. Nak buat itu. Ujian Allah Ta'ala berderet-deret. Tebuk Pancur, Semanggul, Perak. Masitah Laut, ibu berusia 63 tahun ini memendam 1001 kisah asam garam kehidupannya. Masitah dikurniakan 5 orang puteri. Namun, 4 daripadanya diuji dengan penyakit misteri. Riak wajah wanita ini tampak begitu lelah. Renungan penuh makna itu tidak dapat diluahkan kerana terlalu banyak beban yang harus ditanggung. Dikala usia emas sewajarnya menjadi masa untuk dia berehat. Sihat ni saya kencing manis, darah tinggi. Kadang kencing manis tu kau pandai kontrol. Minum air masak je kan. Tak minum air manis langsung. Darah tinggi, jadi mungkin dia penin kot. Masalah anak, kadang pinggan mangkuk penuh, sampah, sapu kat depan, belakang semua. Sapu belakang, depan semua. Dikurniakan 5 puteri, namun 4 daripadanya diuji dengan penyakit saraf dan kelainan upaya. Hari ini kami berpeluang bertemu 3 anak Masitah yang mengalami penyakit saraf setelah melahirkan anak. Ujian berat ini dilalui Nurul Yanti Ishak, 36 tahun, Nurul Wahidah Ishak, 34 tahun dan Nurul Fahana Ishak, 28 tahun. Tidak pernah menyangka keadaan diri menjadi seperti ini. Masitah yang sudah kematian suami sejak 2011 ini turut menggalas tugas menjaga anak kelainan upaya sindrom Down, Nurul Hasliza, 24 tahun. Tabah, itu satu kata yang boleh kita gambarkan keadaan Masitah Laut. Menginjak ke usia 63 tahun, seharusnya menjadi waktu dia untuk berehat. Namun, Allah mempunyai rencana yang lain buat wanita hebat ini. Pasti ada hikmah yang lebih indah buat mereka. Semuanya berubah dan ini pasti memberi impak yang sangat besar buat mereka. Sukar untuk digambarkan keadaan mereka. Figura ibu yang sepatutnya mendidik anak-anak yang sedang membesar, sebaliknya hanya mampu melihat dengan linangan air mata. Kru bersamamu cuba menyelami kisah mereka. Masa kena tu umur berapa anak? 8 dah. 8? Dah 8 tahun? Saya follow up ni. Follow up lagi lah kan. Doktor dia cakap apa-apa tak? Dia kata tak ada berahan, ubat je lah. Kau ubat lah. Ubat sikit, ubat saraf. Ubat Lepas saraf. tu ubat jantung. Saya kena mahal hari lah. Mandi saya senang kesak berayak sendiri. Urus sendiri kan. Macam anak pakai baju. Balik kerja rumah, buat kerjaan macam biasalah. Anak, basuh pinggan, semua. Yang tu lah sampai ke tengah hari. Masak nasi anak, basuh kain, semua saya buat. Tak ada siapa, saya pun menangis dalam hati lah. Semua kalau saya tak buat,
siapa yang nak buat kan? Anak semua saya pandangkan anak sakit. Kata nak buat macam mana? Tak apalah, saya reda lah. Selagi saya ada nyawa, saya buat kan. Tapi saya sakit juga. Tapi saya simpan dalam. Tak ada nak luah perasaan dekat siapa. Ikut anak saya, anak sulung tu, dia lah yang apa? Dia lah kira macam dia sihat lah kan. Nanti saya tengok macam ni, jadi saya macam putus harapan lah. Tak ada apa dah saya nak tu. Jadi saya sedih lah. Saya tak ada macam payah nak cakap lah. Anak semua saya pandangkan anak sakit. Kata nak buat macam mana? Tak apalah, saya reda lah. Selagi saya ada nyawa, saya buat kan. Demi kelangsungan hidup, Masitah bangun seawal jam 3 pagi bagi menyediakan bahan untuk berniaga nasi lemak. Inilah pendapatan utama keluarga ini sejak 30 tahun lalu. Walau apa pun terjadi, ia diteruskan kerana hanya ini yang dapat menampung perbelanjaan harian. Kudrat yang ada dikerah demi keluarga. Penat lelahnya harus diketepikan dahulu. Setiap hari, dia menyediakan sekurang-kurangnya 50 bungkus nasi lemak untuk dijual di warung berhampiran. Untuk tu pukul 3.30 hari-hari. Masak semua siap sampai pukul 4 baru saya bungkus. Lepas tu sambai bagi panaskan telur dadar. Lepas tu siap potong semua. Baru saya angkat barang kertas, baru saya duduk. Saya buatlah kerja saya, tak pandang dah kiri kanan kan. Yang itulah pencarian saya hari-hari. Dah siap, pukul 6 saya naik motor pergi. Kalau hujan pun, hujanlah saya pergi. Kalau kilat pun, kilatlah. Saya cakap, kakak, mak nak pergi. Jaga rumah elok nak kalau orang masuk. Masitah mempunyai seorang anak yang bekerja di Kuala Lumpur. Nur Haslinda Ishak, 31 tahun, satu-satunya yang dapat membantu sekiranya Masitah memerlukan perbelanjaan. Namun, selagi mampu, dia terus berusaha dan tidak mahu menyusahkan anak-anaknya. Selagi dikurniakan kesihatan yang baik, dia lebih suka berusaha sendiri dengan tulang 4 keratnya. Motosikal tinggalan arwah suami inilah menjadi pengangkutan utama Masitah menghantar bungkusan nasi lemak ke warung. Warung Jaafar ini terletak kira-kira 2 kilometer dari rumah Masitah. Nasi lemak ini dijual RM1 sebungkus. Ada rezeki, habis dijual. Ada juga hari jualan tidak laku dan terpaksa bawa pulang lebihan nasi lemak. Bagi Masitah, semuanya bergantung kepada rezeki. Dia bersyukur pemilik warung ini, Jaafar Ramli, 58 tahun, sering membantu Masitah dan keluarga. Kami kenal dia dah berapa dah? Dari arwah saya lah. Arwah pak saya, satu dia dah. Dari situlah dia dah mula letak nasi lemak lah. Sampai sekarang lah. Lalu juga kadang-kadang kok kena banyak sabar lah kan. Sekarang ni, tambah pula sekarang ni ekonomi pula memang teruk sikit kan. Lepas tu dia kata memang pun kata kok ni pun sabar je dia kata. Kan? Dengan ada anak dia kata macam ni, dia kata tapi terpaksa lah. Dia kata nak teruskan hidup ni, dia kata memang kena usaha lah kan. Tapi tu memang Sabarlah. Sabarlah, memang sabar. Dia kata nak cuti ke, nak kalau demam pun kata dia hantar juga nasi lemak.
Ketika penggambaran, kami sayu melihat wajah anak-anak ini. Mereka adalah anak-anak daripada 3 puteri Masitah yang ditimpa penyakit misteri. Mereka juga mendambakan kasih sayang seorang ibu. Anak-anak yang sedang membesar ini pastinya memerlukan sokongan yang kuat kerana mereka perlu bimbingan untuk terus semangat. Saya jaga mak masa umur 7 tahun yang dulu. 7 tahun dah jaga mak. Kalau masa mandi tu saya lah yang uruskan. Tapi kalau bab angkat tu ayah saya lah tolong. Saya sebagai anak sulung je lah kan. Saya je lah boleh diharap, kalau pasal adik-adik tu tak boleh lagi. Adik saya pun pernah juga rasa kesian dekat mak ayah. Diorang pun cakap kalau nak kerja boleh ke kak? Boleh, tapi diorang kan kecil lagi kan. Jadi saya tak boleh nak bagi. Saya pun harap juga dapat macam orang lain. Tapi nak buat macam ni kan, tak ada. Tapi kita boleh doa lah ke Allah. Demi mengubati kesedihan anak-anak ini, sebuah badan bukan kerajaan NGO membawa mereka bersiar-siar dan menikmati sajian enak. Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain Taiping, sebuah agensi yang banyak membantu keluarga yang memerlukan sekitar Perak. KMM banyak membantu keluarga Masitah dan cuba untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Objektif KMM ni adalah sebagai pemudah cara antara rakyat Marhain dengan agensi-agensi kerajaan seperti JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Baitumal, pejabat daerah dan sebagainya lah. Sebab kita dapati banyak sangat bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak kerajaan. Malangnya orang-orang kampung dan orang-orang yang memerlukan tak tahu. Jadi di sinilah datangnya KMM ni. Okey, sebagai pemudah cara, sebagai penerang apa saja produk kerajaan sediakan. Kita juga menyediakan semua borang-borang bantuan JKM, borang-borang bantuan Baituman, dan kita terangkan kepada asnaf tu. Jadi kita bantu semua jenis kaum. Hari ini kami turut membawa anak-anak ini membeli kelengkapan persekolahan di pusat pakaian hari-hari. Mereka berbesar hati untuk menaja anak-anak ini lantaran prihatin dengan keadaan keluarga ini. Mereka sudah lama tidak keluar berjalan-jalan. Girang melihat mereka seperti bersemangat untuk ke sekolah. Saya sebagai anak sulung je lah kan. Saya je lah boleh diharap. Kalau adik saya pun pernah juga rasa kesian dekat mak ayah. Diorang pun cakap kalau nak kerja boleh ke kak? Bertambah rezeki buat Masitah sekeluarga. Penaja utama bersamamu, Syarikat Faizah Sendirian Berhad hadir menyelami kisah mereka. Prihatin dengan nasib keluarga ini, pelbagai barangan keluaran Syarikat Faizah dibawa bersama. Wakil Syarikat Faizah, Eksekutif Pemasaran Laila Hanim, simpati dengan nasib yang menimpa keluarga ini. Namun mereka yakin pasti ada hikmah dengan setiap ujian yang melanda. Barangan asas seperti beras, rempah ratus dan pelbagai lagi bantuan sedikit sebanyak dapat meringankan beban Masitah. Masitah bersyukur kerana ada pihak yang sudi memberi perhatian terhadap dirinya.
Jual nasi lemak ya? Ada. Okey, so kami ada keluar beberapa barang daripada syarikat Faiza. Okey. Kalau makcik buat nasi lemak, beras ni sangat sesuai. Beras Faiza Mas ni sangat sesuai buat nasi lemak sebab bila dia masak tu dia seroi, dia tak melekat. Lepas tu kami pun ada jual ada beberapa produk macam contoh kalau makcik nanti mungkin nak buat kari pap ke kan, so kita ada rempah Faiza. Rempah Faiza, rempah ikan, daging, kunyit. Kalau makcik nak tambah lagi produk boleh jual bihun sup Faiza, bihun goreng. Tepung kita pun ada, semua ada. Kalau makcik nak buat kari pap ke ataupun macam bihun sup, saya recommend yang ni, bihun Faiza. Dia pun boleh buat putu mayam juga. Yang keras ni. Ini buku daripada pengasas syarikat Faiza, Puan Faiza Bayumi. Okey. Makcik kena baca buku ni sebab buku ni banyak menceritakan susah payah Puan syarikat Faiza untuk berusaha untuk naikkan syarikat Faiza daripada dulu sampai sekarang. Ingat mak dia dulu. Ini daripada sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza supaya dapat mengurangkan beban perbelanjaan makcik. Saya terima. Semua yang berlaku dalam hidupnya menjadikan Masitah lebih kuat mendepani hari-hari seterusnya. Di sini menjadi tempat dia mencari ketenangan jika buntu dengan apa yang berlaku. Bagi Masitah, tidak mengapa jika ada yang tidak faham keadaan dirinya. Selagi mampu, ibu ini akan cuba sehabis baik demi anak-anak. Mak rindu kan. Kalau tuanku sihatkanlah anak makcik macam dulu. Jadi senanglah, mak pun senanglah kan mak tengok anak semua sihat boleh berjalan. Yang tu je satu nak minta doa tu je. Bagi anak sihat semua. Lepas tu kalau makcik nak pergi pun pergi je lah. Doa seorang ibu, semoga semua kedukaan yang menimpa bakal menghadiahkan sebuah senyuman indah suatu hari nanti. Bersamamu turut menyelami 7 keluarga dari 3 buah negeri. Sebuah keluarga di pantai timur negeri Kelantan, keluarga Cik Nuriah Ismail. 2 keluarga di negeri Selangor, keluarga Zanariah Muhammad Nawi. Dan keluarga Ahmad Tajuddin Ismail. Manakala 4 buah keluarga di negeri Johor Darul Takzim, keluarga Nur Zuraina Muhammad Razib. Keluarga Saudah Sufok. Keluarga Hamidah Aziz. Dan keluarga Habibah Ahmad. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seribu.